Assalamualaikum guys, jumpa dalam channel Din MR. So hari ni channel ni nak berkongsi ilmu baharu dalam channel ni tapi orang lain semua dah buat lah. Sebab ada beberapa kawan saya yang bertanyakan tentang saham. Jadi saya buat video khas untuk share apa pengetahuan saya tentang saham. Saya pun bukan yang seorang yang hebat tentang saham, tapi apa ilmu yang saya ada, saya cuba share. Dan siapa yang ada di pakar kat luar sana, kalau ada tonton video ni, mungkin boleh komen kat bawah, perbetulkan apa yang saya silap, dan mungkin boleh tambah apa yang saya kurang. Dan untuk permulaan ni saya akan buat video yang pendek sahaja berkenaan saham, pengenalan saham. Jadi siapa-siapa yang belum ada pengetahuan tentang saham, boleh belajar secara perlahan-lahan, sebab saya akan buat video dari part 1 sampai beberapa part yang saya boleh share mengikut kepada sambutan. Jika sambutan memberasankan, saya akan terus buat video-video berkenaan dengan saham. Saya akan sharekan pengetahuan saya dan kita boleh sama-sama perbaiki. So untuk permulaan, kita boleh share pengetahuan tentang saham ni berkenaan dengan graf lah. Jadi bila kita nak menjadi seorang traders lah, kita panggil seorang traders yang bermain saham ni, kita kena kenal bentuk-bentuk graf lah. Kita bahagikan kepada 3 jenis graf. So ada 3 jenis graf yang kita boleh bahagikan. Yang pertama, graf jenis bullish. Okay. Yang kedua, graf jenis bearish. Dan yang ketiga, graf jenis sideways. Jadi graf ni, kalau bullish ni bermaksud dia dalam keadaan menaik lah. Mungkin kalau kita tengok graf tu, kedudukan graf tu dalam masa, nampaklah dia menaik lah. Dan kalau yang bearish ni, dia dalam keadaan menurun lah. Ini yang sideways pula, dia harga dia lebih kurang je. So ada 3 jenis graf ni. Kalau kita nak trade, saya suka kalau saya nak bagi tahu, kita tengok pada saham-saham yang bullish, supaya risiko untuk kita rugi tu dapat kita rendahkan. Macam mana pun kita tetap akan ada rugi, dan kita tetap akan rasa untung dalam bermain, dalam perniagaan di traders ni lah, dalam memain saham lah kita cakap. So untuk pembelajaran yang kedua tentang video yang part 1 ni, kita boleh bagi tahu mungkin jenis graf. Sebab graf ni, kalau bentuk dia menaik, dia akan menaik macam candle lah, kita panggil candle lah. Okay. Walaupun graf tu kita nampak dia bentuk macam ni, tapi sebenarnya setiap tu diwakili oleh beberapa candle, kita panggil. Setiap mungkin setting kita 3 minit ke, 4 jam ke, 1 hari ke, dia akan diwakili dengan satu candle. Okay. Kita tukar candle ni kepada warna hijau lah. Okay. Jika warna hijau candle ni, andai kata dia menaik, dia akan warna hijau, dia akan menaik. Kemudian mungkin pada hari keempat, dia akan menurun. Bila menurun tu, dia akan diwakili dengan warna merah. Okay. Mungkin dia akan naik balik. So bila dia naik balik, dia akan warna hitam. Warna hijau. Sampailah satu tahap, mungkin dia akan turun semula. Okay. Turun, dia akan berwarna merah. Okay. Jadi dalam pandangan saham ni dalam keadaan menaik sebenarnya. Dia akan ada beberapa hari naik, dia akan ada beberapa hari turun. Tidak akan ada satu graf yang saham dia naik secara linear macam tu, tak mungkin. Mesti ada orang beli, kemudian ada orang jual, kemudian ada orang beli balik, ada orang jual. Jadi harga tu akan fluctuate. Tapi kita tengok keseluruhan dia. Kita tengok dari hari mungkin hari pertama dalam bulan tu,
sehingga hari yang terakhir dalam bulan tu kita tengok harga dia ada kenaikan, kita boleh kata saham tu dalam keadaan menaik. Okey, ada beberapa bentuk graf lagi, tapi untuk permulaan saya share macam ni. Dan apa maksud graf ni, dia punya candle ni warna hijau dengan warna merah. Okey, jika candle pada hari itu berwarna hijau, okey, saya ambil satu candle warna hijau, saya ambil candle yang penuh dia punya badan dia lah. Kita tak perlu share lagi yang ada sungut ke, ada bawah ni ke kan. Okey, kita tengok pada candle yang penuh. Okey, maksudnya ni, katalah pada saham yang kita tengok satu hari maknanya di sebelah pagi tu ini ialah harga buka. Katalah saham tu berharga pagi tu 9 pagi dia buka ialah 50 sen. Okey. Kemudian tutup pada pukul 5 petang, katalah ditutup pada RM1. So, pada hari tu dia ada kenaikan. Bila ada kenaikan dari segi harga pagi dengan harga tutup sebelah petang tu ada kenaikan, candle saham tu akan berwarna hijau untuk hari tu. Okey. Jika berwarna merah, okey. Berwarna merah. Okey. Sorry lah kalau tak cantik drawing ni. Tapi sekurang-kurangnya mungkin boleh share ilmu. Okey. Bermakna jika pagi bila kaunter dibuka pukul 9 tu dibuka pada harga RM1 contoh Kemudian petang pukul 5 petang tu, oleh kerana hari tu mungkin orang ramai nak cari duit, nak jual saham pasal nak raya Cina, mungkin nak pakai duit, nak beli limau. So harga ditutup lebih rendah, mungkin pada harga 50 sen. So ini maksud candle tadilah. So kat atas ni mewakili, yang hijau ni mewakili harga hari pertama contohnya dibuka waktu pagi, ditutup waktu petang dengan harga yang lebih tinggi. Jika merah, dibuka pada harga lebih tinggi di sebelah pagi, kemudian ditutup pada harga yang lebih rendah di sebelah petang. So akan diwakili oleh candle ni lah. Jadi guys, untuk video part pertama ni saya sharekan yang ini dahulu. Jika mendapat sambutan, insya-Allah saya akan sambung, saya akan lebih semangat. Kalau tak ada yang tengok, nak share pun tak ada siapa tengok pun, saya tak syok pula kan. So guys, jangan lupa share video ni. Saya akan teruskan share ilmu saya, pengetahuan saya, dan mungkin ada yang di luar sana lebih pakar, lebih bijak yang boleh sama-sama share. Boleh komen dekat bawah tentang saham, tentang macam mana kita nak buat analisis. Jadi saya akan buat video-video lagi. So jumpa lagi guys.